Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izraizil. Hari ini saya dan kawan-kawan saya akan bercerita tentang khiyar. Maksud khiyar ialah falsafah kontrak dalam Islam yang memberikan keadilan kepada individu yang terlibat. Okey, kontrak. Apa yang kita faham tentang kontrak? Pada asasnya, kontrak ini melibatkan dua belah pihak atau lebih. Okey, di dalam kandungan kontrak itu terkandungnya syarat-syarat ataupun persetujuan yang telah disetujui oleh dua belah pihak ini. Okey, apa tujuan khiyar diwujudkan? Okey. Khiyar ni diwujudkan supaya kita tidak berlakunya pergaduhan atau perbalahan. Kerana khiyar ini atau kontrak ini telah disetujui oleh dua-dua belah pihak. Okey. Saya dah terbaca satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abdullah Al-Haris. Ia berkata, saya mendengar Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Beliau bersabda, penjual dan pembeli boleh melakukan khiyar selama mereka berdua belum pisah. Apabila mereka berdua benar dan jelas, maka mereka berdua diberi keberkatan di dalam jual beli mereka, dan apabila mereka berdua bohong dan merahsiakan, maka dihapuskanlah keberkatan jual beli mereka berdua. Okey. Di dalam Islam telah meletakkan satu aras penghukum untuk umat Islam, iaitu khiyar di dalam jual beli, agar umat Islam dapat memikirkan kemasyarakatan yang berlaku antara mereka. Ini juga dapat mengelakkan dari berlakunya pergaduhan di dalam jual beli. Selepas itu, ada 7 jenis khiyar. Okey, partner saya akan menjelaskan 7 jenis khiyar ni. Okey, dipersilakan Amar. Terima kasih wahai saudari Izraf kerana memberi saya peluang dan ruang untuk menerangkan jenis-jenis khiyar dalam ekonomi Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ammar. Hari ini saya ingin menerangkan dengan lebih ringkas dan terperinci khiyar majlis. Apa itu khiyar majlis? Khiyar majlis ini bermaksud di mana setiap pihak, yakni penjual dan pembeli yang melakukan akad, yang melakukan proses jual beli, memiliki hak sama ada ingin meneruskan ataupun membatalkan akad jual beli tersebut selagi mana mereka berada dalam majlis ataupun akad jual beli yang sedang berlangsung itu. Untuk kita lebih memahami dengan lebih mudah terhadap konteks definisi khiyar majlis ini, saya akan berikan contoh. Andai kata saya seorang pembeli, awak seorang penjual, awak menjual baju kepada saya. Jadi dengan jelasnya kita sedang melakukan proses jual beli. Pada akhir ini saya bersetuju untuk membeli baju daripada awak. Saya memberikan wang. Jadi ini bermaksud jual beli ini sah, jual beli ini selesai, khalas. Jadi untuk menerangkan hak khiyar ini, contohnya pada akhir ini saya bersetuju, saya memberikan wang, saya bersetuju untuk membeli baju daripada awak. Saya memberikan wang, dan ketika itu saya tiba-tiba mengubah fikiran. Saya rasa lemak baju ni tak sesuai lah, rasa macam tak nak beli. Okey, pada ketika itu saya menjatuhkan hak pada diri saya sendiri. Saya memilih untuk tidak membeli baju itu. Hak ini telah dibenarkan dalam Islam selagi mana kita, saya dan penjual tidak berpisah dalam majlis akad jual beli tersebut. Seperti mana yang disebut dalam hadis Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, yang bermaksud daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kedua-dua pihak daripada penjual dan pembeli diberi pilihan selagi mereka tidak berpisah, ataupun salah seorang berkata kepada seorang yang lain, pilihlah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi ini sahaja serba sedikit tentang khiyar majlis, harap dapat memahami dengan lebih mudah. Seterusnya saya ingin menerangkan tentang khiyar syarat. Apa itu khiyar syarat? Khiyar syarat ini bermaksud dengan ringkasnya satu bentuk pilihan yang diikat dengan syarat. Untuk kita memahami konteks pengertian khiyar syarat ini dengan lebih jelas, saya akan berikan contoh. Sebagai contoh, saya seorang pembeli, awak seorang penjual. Awak menjual baju contohnya. Pada ketika itu saya rasa macam ni, saya nak letakkan syarat. Bos, boleh tak saya nak beli baju ni saiz L, tapi kalau saya balik rumah nanti saya rasa tak muat lah dengan badan saya nanti, boleh tak saya nak tukar pada esok harinya? Dan syarat itu telah disepakati oleh penjual. Maka khiyar syarat ini sah, dan jual beli ini wajib dilaksanakan. Dalil yang telah mengupas tentang khiyar syarat ini adalah berdasarkan
hadis Nabi Muhammad SAW diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Nabi Muhammad SAW bermaksud, apabila dua orang melakukan jual beli, maka setiap pihak, yakni penjual atau pembeli, berhak melakukan khiyar. Apabila salah seorang daripadanya melakukan khiyar terhadap seorang yang lain, kemudian mereka melakukan jual beli ini atas dasar kesepakatan mereka, maka jual beli ini wajib dilaksanakan. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Jadi itu saja sedikit tentang khiyar syarat. Harap pelajar dapat faham dan lebih jelas apa itu khiyar syarat. Jadi seterusnya saya memberikan peluang dan ruang ini kepada saudara Danish untuk menerangkan jenis khiyar yang seterusnya. Silakan Danish. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Danish Hazim. Terima kasih kepada saudara Amar atas penjelasan yang menarik itu tentang khiyar majlis dan khiyar syarat. Sekarang ini saya akan menjelaskan apa itu khiyar wasf. Dari segi pengertiannya ialah pilihan pembeli yang boleh meneruskan atau menghentikan urusan jual belinya kerana pembelian itu tidak memenuhi syarat atau sifat atau tidak tepat sifat-sifatnya. Saya akan bagi sedikit huraian ringkas tentang khiyar wasf. Contohnya, pembeli yang ingin membeli sesuatu harus mensyaratkan apa yang hendak dibelinya, seperti kambing betina yang sudah dewasa. Oleh itu, penjual harus berjanji bahawa dia akan mengusahakan syarat itu. Jika penjual gagal untuk memberi kambing yang telah disyaratkan itu, maka khiyar wasf itu akan wujud. Dan sekarang ini saya akan menjelaskan tentang hukum atau dalil yang terdapat di mazhab Syafi'i. Menurut Imam Al-Syafi'i, jika sifat-sifat terdapat di barang yang tidak tepat sebagaimana yang telah dipersetujuinya, maka wujudlah hak khiyar kepada pembeli. Saya akan bagi sedikit contoh, iaitu sekiranya pembeli sudah mendapat dan melihat barang itu dan terdapat kekurangan pada sifatnya, maka wujudlah hak khiyar secara automatik. Walau bagaimanapun, jika pembeli tidak membuat apa-apa tindakan, maka gugurlah hak khiyarnya. Seterusnya saya akan menerangkan tentang khiyar naqdi. Apa itu khiyar naqdi? Khiyar naqdi adalah, dari segi pengertiannya, ialah pemilihan yang diberikan kepada penjual, iaitu atau secara kata yang lainnya ialah kuasa yang diberikan kepada penjual untuk membatalkan urusan jual beli yang sudah diakad sekiranya pembeli tidak mampu membayar pada waktu yang telah ditetapkan semasa akad. Huraian dan contoh yang saya akan beri ini ialah perkara yang boleh membatalkan hak khiyar naqdi, iaitu pemilihan yang diberikan kepada penjual, atau kata lainnya ialah kuasa yang diberikan kepada penjual untuk membatalkan sesuatu akad itu. Yang pertama iaitu cacat atau rosak. Sekiranya pembeli sudah mendapat barang itu dan pembeli merosakkan atau mencacatkan barang itu sebelum melangsaikan hutangnya, maka hak khiyar naqdi itu tidak wujud kerana barang itu pembeli wajib membayarnya dan barang itu tidak boleh dipulangkan. Yang kedua ialah tiada hasrat. Apa itu tiada hasrat? Pembeli sudah tidak mahu membeli barang tersebut, atau kata lainnya maka terbatallah sendirinya tanpa hak khiyar naqdi itu. Yang ketiga, pembeli sudah mati. Pembeli sudah mati, iaitu akad itu terbatal secara sendirinya kerana pembeli sudah mati. Hukum atau dalil yang saya akan terangkan sekarang ini ialah terdapat dua pandangan yang berbeza mengenai jumlah hari yang masih sah akadnya. Apabila
waktu untuk membayar yang sudah dipersetujuinya tiba. Terdapat dua, iaitu daripada Imam Abu Hanifah, maksimumnya ialah 3 hari. Lebih daripada 3 hari akad dianggap fasid, iaitu rosak akadnya, kebatal lah, berdosa. Yang kedua Abu Yusuf dan Muhammad Al-Hasan, Muhammad Ibnu Al-Hasan, maafkan saya, harus dilaksanakan melebihi 3 hari dan akad tersebut tetap sah. Walau bagaimanapun mereka bersepakat akan menjadi fasid sekiranya tidak mengetahui jumlah hari dan tidak ditentukan. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya akan serahkan kepada Adib untuk menerangkan tentang khiyar takyin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Adib Hakim bin Muhammad Iswadi. Di sini saya ingin membentangkan tentang khiyar ta'yin dan khiyar ruqyah. Apakah itu khiyar ta'yin? Khiyar ta'yin ialah hak yang dimiliki oleh pembeli atau penjual untuk membuat pilihan di antara 3 jenis barang. Biasanya 3 jenis barang ni dia terbahagi kepada 3, iaitu barang biasa, sederhana dan istimewa. Pembeli mendapat hak dan pilihan untuk memilih barang yang ingin dimiliki menurut pilihan hatinya atau melalui orang yang arif dalam menilai barang tersebut. Khiyar ini hanya berlaku bagi akad yang mengusulkan proses seperti jual beli dan hibah. Hukum dan dalilnya ialah khiyar ta'yin menurut mazhab Hanafi hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat memindahkan hak milik yang berupa material dan mengikat bagi kedua belah pihak seperti jual beli. Antara huraiannya lagi ialah khiyar ta'yin boleh dihuraikan apabila kedua-dua belah pihak iaitu pembeli dan penjual telah bersepakat untuk melakukan perjanjian, sama ada mahu menunda proses pemilihan barang yang wajib, sama ada mahu menunda proses tersebut dalam tempoh masa yang ditetapkan, dan hak penentuan diberikan kepada salah satu pihak, sama ada pembeli atau penjual. Yang kedua ialah khiyar ruqyah. Khiyar ruqyah adalah hak membuat keputusan oleh pembeli sama ada memilih untuk meneruskan proses jual beli atau ingin membatalkannya sebelum pembeli tersebut melihat barang yang ingin dibeli. Jual beli yang ingin dilakukan tidak boleh diwarisi kepada ahli keluarga atau difasakkan oleh waris jika pembeli mati. Sabda Rasulullah SAW, sesiapa yang membeli sesuatu yang dia tidak melihatnya, maka baginya hak khiyar apabila dia melihatnya. Dalam riwayat lain menyebut tambahan itu, jika ia ingin, boleh teruskan akad itu, dan jika ia ingin membatalkannya, itu haknya. Hadis riwayat Darul Qutni. So hak khiyar ruqyah tidak akan diberikan selagi penjual tidak melihat barang yang ingin dijualnya. Contohnya terdapat barangan yang diwarisi dari keluarganya dan ingin dijual, dan penjual menjual barang tersebut tanpa melihatnya, maka jual beli itu adalah sah dan tiada hak khiyar ruqyah. Sekian daripada saya. Saya serahkan kepada saudara Rais untuk meneruskan pembentangan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rais Akbar Mubin bin Roslan, dan di sini saya akan memberikan penerangan tentang khiyar aib. Apa itu khiyar aib? Khiyar aib ini merupakan hak
pembatalan jual beli dan pengembalian barang akibat adanya cacat dalam suatu barang yang belum diketahui. Baik aib ini ada pada waktu jual beli atau baru terlihat setelah jual beli selesai disepakati sebelum barang diterima. Okey, contohnya di sini cuba bayangkan kamu seorang pembeli dalam proses urusan jual beli. Ketika dalam proses tersebut berlangsung, kamu mendapati yang barang tersebut mempunyai cacat tetapi kamu akur dan reda tentang keadaan tersebut. Maka proses jual beli tersebut dikira sah. Tetapi jika dalam proses tersebut kamu tidak mengetahui yang barang tersebut mempunyai cacat, maka hukumnya di sini penjual haruslah menggantikan barangan tersebut kepada barang baru yang tiada cacat celanya. Menurut ulama fiqh, khiyar aib adalah keadaan yang membolehkan salah seorang yang akad memilih hak untuk membatalkan akad atau menjadikannya ketika ditemukan aib dari salah satu yang dijadikan alat tukar menukar yang tidak diketahui pemiliknya waktu akad. Menurut Imam Ibnu Majad, seorang Muslim adalah saudara Muslim yang lain. Tidaklah halal bagi seorang Muslim untuk menjual barang bagi saudaranya yang mengandungi kecacatan, kecuali jika menjelaskannya terlebih dahulu. Setakat itu sajalah penerangan saya untuk kali ini. Maafkan saya jika terdapat kekurangan. Izinkan saya mengundurkan diri dan menyerahkan kepada saudara Nabil untuk seterusnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabil Ashraf bin Zamri. So, di sini saya akan membuat satu kesimpulan berdasarkan pembentangan yang telah dibentangkan oleh rakan-rakan saya tadi berdasarkan yang bertajuk khiyar-khiyar dalam ekonomi Islam. So, sebagai kesimpulannya, khiyar-khiyar dalam ekonomi Islam terdapat 7 jenis, iaitu khiyar majlis, khiyar syarat, khiyar wasfi, khiyar nakdi, khiyar ta'yin, khiyar ruqyah dan khiyar aib. So, dalam khiyar-khiyar ini mempunyai ciri-ciri dan fungsi yang tertentu. Seterusnya, khiyar disyariatkan di dalam Islam untuk memikirkan kemaslahatan setiap perkara yang melibatkan jual beli agar tidak menjadi penyesalan di kemudian hari. Jadi khiyar ini sangat penting bagi umat Islam, terutamanya umat Islam pada masa kini, kerana untuk menghadapi cabaran dan rintangan yang ada dalam perkara yang melibatkan jual beli. So, saya harap pembentangan rakan-rakan saya tadi telah memberikan maklumat yang jelas dan terperinci untuk memahami khiyar-khiyar dalam ekonomi Islam. So, saya rasa sampai di situ saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.